Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Setelah kita tangguh lebih kurang 4 bulan, 4 bulan, bukan sahaja di tempat kita, seluruh dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang masih lagi ada. Hari ini di Malaysia ke 5 lah,
tempatan 5 dah. Tak ramai lah, marai risau juga lah marai. Marai Kedah pun 6. Risau juga lah kita. Cuma kita ikutlah SOP yang telah ditetapkan. SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita orang yang beriman berkeyakinan apa yang berlaku ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tentu. Cuma kita ni ada syariatnya. Mengikut sunnatullah yang kita duk sebut selalu. Allah datangkan ujian, kita bersabar, pada masa yang sama kita berikhtiar, kita berusaha. Kalau sakit nak kena berubat, nak kena ikhtiar usaha, sebab benda-benda tu sunnatullah. Yang kita pernah buat contoh sebelum ni, kalau pisau itu sifatnya memotong, memang dia potong. Tak percaya, saat lagi balik rumah, masuk dapur, ambil pisau, potong tangan kita. Agak-agak potong lah. Potong lah. Tak percaya, balik saat lagi, masuk dapur, ambil pisau, potong tangan. Agak-agak potong tak tangan kita, potong lah. Sebab mengikut sunnatullah, pisau itu sifatnya memotong. Tapi boleh tak kalau Allah Subhanahu wa taala tak bagi potong, boleh Sejarahnya ketika berlaku sembelihan korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Masuk tak? Tak masuk. Tak masuk, walaupun pisau itu tajam, tak masuk. Api kita sebut dah sebelum ni sifatnya membakar. Kalau kita tak percaya, tuan-tuan, saat lagi balik rumah, masuk dapur, buka dapur gas, ambil tangan letak di api tu. Bakar dah agak tu? Bakar. Sebab ikut sunnatullah, api sifatnya membakar. Tapi boleh tak kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi api tu tak bakar? Boleh. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi. Ketika mana Nabi Ibrahim dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api yang begitu kuat, bakar tak Nabi Ibrahim? Tak bakar. Kehendak Allah, samalah juga kita. Penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena usaha. Usaha yang kita buat tu diberi ganjaran pahala. Setelah kita berusaha, yang menyembuh tu bukan usaha kita. Akidah, pegangan akidah kita hanya berusaha ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menentu tu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala mendatangkan asbab dan musababnya. Dia mati sebab apa? Sebab aksiden. Dia mati sebab apa? Sakit jantung. Asbab dan musabab Allah jadikan. Dan pada hakikatnya asbab dan musabab tu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman ni apabila diuji kita bersabar. Diberi nikmat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hikmah-hikmah yang tertentu Allah datangkan ujian ni apabila berlaku kemungkaran. Kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turun ujian kepada orang yang beriman. Allah turun bala kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza. Orang beriman walaupun kita nampak benda tu menyakitkan, tapi hakikatnya orang beriman apabila Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian, Allah Subhanahu wa taala naikkan darjat hamba-hambanya. Naik pangkat hamba-hambanya. Bukan senang tuan-tuan nak dapat pangkat.
Pangkat tuan-tuan, kalau pada hak makhluk susah dah nak dapat pangkat. Susah tuan-tuan. Ni malam ni, kita malam ni, berapa orang yang dianugerahkan pangkat datuk? Ada Tuan Haji? Tuan Imam tak ada nah. Tok Wan ada nah. Datuk belum lagi. Tok Wan tu insya-Allah tuan-tuan lah, saya tak lagi, anak pun tak kahwin lagi, tuan-tuan lah Tok Wan. Tapi nak dapat datuk, dapat, kalau dapat pun adakah tiap-tiap tahun dapat? Adakah tiap-tiap hari kita dapat datuk? No. Tak dapat tiap-tiap hari. Tetapi orang yang mukmin, orang yang beriman, Allah bagi pangkat tu tiap-tiap hari. Salah satu pangkat yang kita dapat ni, contohnya kita semayang berjemaah ni, pangkat tuan-tuan. Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadisnya, as-salatul jamaah afdal min salatil fardhi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. 27 darjat. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Maka Nabi sebut di antara langit dan bumi. Tu hak mai sembahyang, ni hak uji dengan COVID-19 ni juga. Kalau kita bersabar, pada masa sama kita usaha, Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat kita, naikkan pangkat kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kifarahkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala dekat kita. Ni Allah ujilah. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan. Sini kuliah macam mana tu? Muzik sampai bunyi. Kan macam mana? Lebih masuk isyak lah. Nak kena tanya tuan-tuan. Di tempat-tempat di Kedah pun sama lah tuan-tuan. Bunyi tu berhenti kalau subuh dengan jam. Kita ikutlah SOP arahan tu. InsyaAllah lepas ni kalau boleh kita sambung sikit lah. Bagilah 2 jam. Tuan-tuan boleh ikut tak? Tuan-tuan boleh, saya lah kot. InsyaAllah. Jadi kita sambung masuk sikit lah tajuk kita malam ni. InsyaAllah bunyi tu kita berhenti lah. Kita ikut SOP yang ditetapkan. Ada masjid tuan-tuan, ustaz dia balik duk besok sejam, duk besok sejam setengah. Dah walaupun dah beritahu, dia balik juga lebih sikit kan tuan-tuan, mungkin 9 suku kot. Duk malam duk esok, dia pun halu dekat pengusi dah. Dekat halu dah, polis halu dah. Ada orang rekod dah. Jadi sini pun kena ikut lah tuan-tuan. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk tajuk menyapu dua kuf no. Tajuk tu no. Menyapu dua kuf. Kita masuk pada tajuk menyapu dua kuf. Kita habislah bab wudu. Bab wudu benda yang sangat penting. Kita habis dah. Hak menyapu kuh ni hak benda tambahan dah, tapi kita tak pernah buat dah di tempat kita ni. Mungkin suatu masa nanti kita nak bermusafir, insya-Allah boleh kita amal. Ataupun kita nak buat juga di tempat kita boleh kan. Tapi benda yang Piramli kata kadang-kadang lah. Kalau kita buat pun bini kita ingat awak bang ni tidur pakai kasut ni. Tak pernah tidur pakai kasut ni, bukan tabiat ni. Tapi kita belajar ambil tahu tak rugi kita tuan-tuan, kita belajar tak rugi tuan-tuan. Jadi bab wudu kita dah habis dah. Semua saya duk sebut selalu, saya mai bukan nak mai nak mengajak tuan-tuan, nak mai kongsi-kongsi bab apa? Hak nak mai ni lebih alim daripada hak mengajak. Hak mai ni lebih alim daripada hak mai mengajak. Saya nak mai kongsi-kongsi, nak mai ulang kaji. Sebab apa? Kadang-kadang kita lupa. Bukan kata ustaz dan tuan-tuan lupa, ustaz pun lupa, tu imam pun lupa. Pasal tak ketika hari raya? Hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, sebelum kita nak sembahyang raya, tu imam akan bangkit bagi peringatan. Lafaz niat sembahyang Aidilfitri,
dia akan beritahu lah musalli sunnatul aidil fitri, dia akan beritahu. Dia beritahu lah lepas takbiratul ihram baca doa iftitah, lepas tu takbir pula 7 kali. Dia duk beritahu, sekali lagi dia jadi imam, dia tak takbir, lupa juga dia, tuan-tuan. Dia hanya beringat, dia pun lupa. Sah nak sembahyang, sah nak sunat. Dia duk beritahu ni, dia duk beritahu ramai lah, dia juga tak takbir. Sebab apa? Bukan dia tak tahu, lupa, tuan-tuan. Lupa nak baca benar, tuan-tuan, lupa. Ni kita pun sama lah, kadang-kadang lupa. Kita ingat balik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala menyapu kedua kuf. Erti dua kuf ialah dua kasut yang dibuat daripada kulit yang menutupi buku lali dan kedua-dua kaki. Kalau nak tengok memang tak nampak lah. Tuan-tuan saya lagi ni kalau ada handphone Google kuf. Kedua kuf tu dia akan keluar lebih kurang macam stokin tu. Tapi dibuat daripada kulit yang tahan langsung. Dia lebih kurang nipis, lebih kurang macam stokin. Tapi dibuat daripada kulit. Yang kulit tu kulit yang tahan langsung. Kita Google lah mudah, tuan-tuan. Kita tanya Haji Google. Mudah tengok kuf. Buka tag tu, keluar kuf, dia akan keluar lah kuf, iaitu kasut yang dibuat daripada kulit yang syaratnya kulit itu menutupi kedua buku lali, iaitu sempadan anggota wuduk ketika kita basuh kaki. Sempadan tu kalau kita pakai kurang daripada tu, tidak menutupi buku lali ataupun ada lubang-lubangnya, maka kuf tu tak sah. Syaratnya kuf tu dibuat daripada kulit dan menutupi buku lali. Maksudnya kuf tu lebih atas daripada buku lali lah dengan syarat yang tu. Erti kedua buku lali ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi. Buku lali kita pakai tahu tu hak bonggoi 2 biji tu, kiri kanan di kaki kita tu pemisah di antara kaki dengan betis. Tu dia ada sendi-sendinya. Kita ni anggota badan kita ada berapa sendi? Ada yang mengatakan ada 360 sendi. Banyak tak? Banyak sendi kita. Tu sendi-sendi itu kita duduk sembahyang sunat duha, kita nak bayar. Kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita 360 sendi. Ni sendi tangan ni berapa sendi dah, tuan-tuan? Jari berapa sendi dah, tuan-tuan? Tengkok dan tangan dan sebagainya. Maksudnya ada 360 sendi. Termasuk juga buku lali, iaitu pemisah di antara kaki dan betis sendi tu. Tu kita nak sembahyang sunat duha, tanda kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Taala. Allah bagi nikmat anggota tu. Tu disebut dengan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah. Tu kita orang kita sembahyang sunat duha, Allah murahkan rezeki kita. Sebab kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita tidak terhitung banyaknya. Tu Allah sebut dalam Al-Quran, kalaulah kamu nak hitung nikmatku, nescaya tak mampu kamu nak hitung. Jadi sendi tu, hak buku lali tu sendi tu lah, bermisah di antara kaki dengan betis. Kita tahu lah hak bonggoi tu sendi tu. Dia kata sendi, iaitu dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi antara kaki dan betis. Kita pakai tahu mereka ni. Tu saya kata tadi ulang. Kalau tak tahu buku lali, saya nak punggai dengan batayang tu. Tahu mereka dah. Bertanya budak talika pun dia tahu buku lali apa. Situ kata saya kata kita ulang. Kita tahu belakang ni. Baik.
Hukum menyapu kuf merupakan rusak, keringanan. Allah Subhanahu wa taala nak bagi rusak kepada orang yang bermukim, kepada orang yang bermusafir. Ni kita yang bermukim boleh kita nak pakai kuf, tapi takut bini kita marah sebab kita tak pernah pakai dan kita tak pernah tahu tentang asal buah kuf ni. Kalau kita pakai ni, bini kita kata abang ni mengaji mana pula ni, ajaran sesat mana pula ni, tidur pun pakai kasut ni, buat tabiat ke apa? Jadi sama ada bermukim ataupun bermusafir, semua beza lah. Kalau bermukim sehari semalam, kalau bermusafir 3 hari 3 malam. Nanti kita akan sebut. Dia kata rusak keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki dan perempuan. Dua-dua boleh. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Dia bukan hanya lelaki sahaja. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Baik. Dalam semua keadaan, sama ada musim panas ataupun sejuk, ketika musafir ataupun bermukim, dan ketika sihat ataupun sakit. Lelaki, perempuan, sama ada musim sejuk, sama ada musim panas, ketika musafir ataupun bermukim. Sama ada disebut dengan cuaca tu panas ataupun sejuk, boleh belaka. Lelaki, perempuan. Musim panas, musim sejuk, musafir, bermukim, boleh kita nak menyapu kuf. Baik. Ia adalah ganti membasuh kedua-dua kaki ketika wudu. Ini kata hak rusak ni. Bila kita berwudu, nanti dia akan beritahu lah cara-cara macam mana nak buat. Semua dia ganti. Apabila esok ni, apabila batal wudu kita, tak perlu buka kasut dah. Batal wudu kita hanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai di kaki, sapu ya. Nanti kita akan tunjuk cara bagaimana kita nak sapu kuf ketika berlaku batal ataupun tertidur. Nanti kita akan cerita. Baik. Dalil harus menyapu kuf. Dalil harus, nak kata harus. Apa dia harus? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Benar harus. Kan hukum taklif yang kita sebut dulu ni ada apa-apa? Ada 5 kan hukum yang taklif tu. Wajib, sunnah, haram, makruh, harus. Harus ni pilih, nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Boleh pilih. Cuma hak kadang-kadang hak kita sebut sebelum ni, hak benda harus ni kadang-kadang bahaya juga. Walaupun harus, kadang-kadang boleh jadi haram, kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi wajib, kadang-kadang boleh menjadi sunat. Macam mana Ustaz? Harus boleh jadi wajib. Sebagai contoh, berjalan tu hukum apa? Berjalan tu hukumnya harus jalan. Tetapi malam ni kita berjalan main mengaji. Malam ni kalau kita tak tahu lagi malam ni, main mengaji tu berjalan tu jadi apa? Jadi wajib. Ni malam ni kita main mengaji, kalau kita tak tahu lagi hak fardu ain ni, kalau masjid ada buat, kita tak main masjid ni, kita tak pergi tempat-tempat pengajian, maka kalau kita tak main, kita main malam ni jadi wajib. Main malam ni wajib. Sekiranya kita tak tahu. Tetapi sekiranya kita tahu dah, kita tahu dah, bab sembahyang tahu dah, bab wuduk tahu dah, main malam ni jadi, jalan malam ni jadi sunat. Main sunat. Dan sekiranya kita tak tahu, kita tak main malam ni, tak main malam ni hukumnya haram. Haram. Duk tengok ni Ustaz, hak kita sebut dulu lah. Dulu 7 hari mencintaimu waktu maghrib. Lah ada lagi tersambung kan? Episod yang kedua. Tengok dah episod kedua. Kan tuan-tuan tak tengok TV? Nak tengok Ustaz maghrib.
Dulu 7 hari mencintai Allah ni hak pasal hak episod yang kedua. Tajuk sama 7 hari mencintai. Ustaz tahu lah, kita pernah ambil tahu nak beritahu. Tu kadang-kadang ustaz ada yang menyanyi tuan-tuan. Dia kena hafal menyanyi. Dia kena hafal. Ustaz asli Bollywood dia menyanyi tuan-tuan. Nyanyi ustaz tu ingat senang nak hafal menyanyi tuan. Dia kena buat menyanyi sebab apa? Nak cerita. Baik, sambung. Ni dalil harus menyapu kuf. Dalil harus menyapu kuf ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi membuang air kecil. Kemudian baginda berwudu dan menyapu di atas kedua-dua kufnya. Nabi tak buka pun. Sahabat Nabi Abdullah bin Al-Bajali ni dia beritahu, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi membuang air kecil. Kalau buang air kecil tuan-tuan betul tak boleh? Betul lah. Keluar depan belakang kita sebut dulu ni. Sama ada kita kencing ke berak, betul lah. Nabi pergi buang air kecil. Lepas tu kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua kuf. Patut-patutnya kuf kena buka dah. Kena buka dah dalam wuduk. Tapi tak, Nabi berwuduk hanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Lepas tu Nabi hanya sapu di atas kuf. Patut-patutnya sapu di mana tuan-tuan? Patut-patut ikut logik akalnya sapu di bawah kuf lah. Duk jejak patut tuan-tuan. Ikut logik kata Islam ni bukan logik akal. Kalau logik akal sapu kuf tu di mana? Di bawah tu kan kita duk jejak kata. Tapi dia sapu di atas kuf. Sebab Islam ni dia ikut perintah Allah Subhanahu taala. Kalau nak fikir logik akal, basuh di bawah. Macam kita sebut dululah, kalau batal wuduk patut basuh di mana tuan? Kalau batal wuduk kita kentut, patutnya basuh di pungkok lah, keluar kat pungkok. Tapi basuh mana? Basuh muka, basuh tangan. Dia bukan pakai logik akal. Ada hikmah yang tertentu. Kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua kuf. Nanti kita akan cerita. Kita tengok syarat-syarat menyapu kuf. Dia ada syaratnya. Takut syarat ni tak sah sapuan kuf kita. Syarat ni kita kata sebelum ni kalau buat wuduk sebagai muqaddimah. Syarat ni sebagai muqaddimah permulaan kita nak sapu kuf tu. Tak ikut syarat-syaratnya, walaupun kita sebut nanti, kita akan sebut nanti. Contoh kita kata sembahyang. Sembahyang tu rukun sembahyang ada 13. Nanti kita akan jumpa. Rukun sembahyang ada 13 dan kita bagi Imam Syafi'i campur lagi 4. Rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah, 4. Jadi 17. Kalau kita buat 17 sempurna tu sah tak sembahyang sah. Tapi kalau syarat kita tak ikut, sah tak sembahyang kita. Contohnya tak berwuduk. Sah tak sembahyang kita? Tak sah, tak berwuduk. Ataupun tak menghadap kiblat, sah tak? Walaupun kita sembahyang sujud tu seminggu tu tak? Lama sujud sampai seminggu. Taklah contohlah, saya buat contoh. Tak sah juga sembahyang. Sebab apa? Dia menghadap belah-belah bainai. Ataupun dia tak tutup aurat, pakai semak pendek. Allahu akbar. Sah tak sembahyang dah? Tak sah. Jadi dia syarat. Ini juga tentang sapuan kuf ni juga dia ada syarat-syaratnya. Disyaratkan menyapu kedua-dua kuf dengan 5 syarat. Mesti 5 syarat ni. Tak ikut 5 syarat ni, sapuan tu tidak sah. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah berwuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Sebelum kita nak pakai kuf tu, kena wuduk dulu.
Sebelum kita nak pakai kasut kulit kuh tu yang macam sokin kita sebut tadi ni, yang dibuat daripada kulit tu, syarat yang pertama kita kena wuduk dulu. Wuduk sempurna. Masuk muka ni macam hak kita sebut lah, dengan hak sunat-sunat sekali lah. Sempurna kita buat. Hak sempurna ni bukan hanya 6 tu saja. Yang 6 tu hak fardu. 4 basah yang kita sebut dulu ni, 4 basah 2 kering. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, niat dan tertib. Ada 6, tapi penyempurnaan wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Ada berapa sunat wuduk kita sebut itu? Ada 18. 18 dia buat semua. Jadi sebelum kita pakai wuduk yang sempurna. Macam kita ada nak sembahyang macam tu lah kita buat. Basuh sehinggalah basuh kaki dengan doa dan sebagainya. Dia kata yang pertama pakai. Dia kata kedua-dua pakai setelah berwuduk. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kata hak perbuatan Nabi, hak kita sebut sunnah Nabi dulu ni, sama ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi ataupun takrir. Ingat tak kita sebut dulu ni hak sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir. Apa makna takrir? Diam Nabi. Nabi tak kata apa. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni. Nabi tak kata apa kat sahabat-sahabat. Ketika Nabi naik Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar dah tapak kaki Bilal. Turun tanya, apa amalan kau buat Bilal? Aku dengar dah ni, tak mati lagi tapi dengar dah kamu surga. Dengar dah tapak kaki. Nabi Bilal kata dia berwuduk. Lepas tu dia melebihkan basuhan wuduk, lepas tu dia sembahyang sunat wuduk. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni. Nabi tak kata. Sama juga seorang sahabat Nabi lepas sembahyang subuh dia bangkit lagi tambah 2 rakaat. Sedangkan lepas sembahyang subuh ada sembahyang tak? Tak ada. Nabi tanya dia, sembahyang subuh 2 rakaat, kenapa tambah lagi 2? Maka sahabat ni kata, tadi dia tidak sempat menunaikan sembahyang qabliyah subuh. Dia buat lepas subuh. Nabi diam. Kita sebutlah hadis dulu ni, mula-mula dulu ni. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni. Kita tuan-tuan buat tahlil bid'ah, selawat bid'ah. Pakai tak buat apa? Pakai habis bayang kena buat daun. Tak bid'ah lah tuan-tuan dia tu. Orang selawat bid'ah, orang buat tahlil bid'ah. Selawat pun orang kata bid'ah tuan-tuan. Baik. Aku bermusafir bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tunduk untuk mencabut kedua-duaku. Betul tak? Betul. Lalu baginda bersabda, biar kedua-duanya itu sesungguhnya aku memakai dalam keadaan suci. Nah, ini dalilnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua-duaku. Ini dalilnya. Sahabat ni musafir dengan Nabi, dia tengok telah dia nak capu kuf Nabi nak berwuduk. Maka bila nak wuduk kena capu lah, nak basuh kaki. Sahabat ni nak capu kuf di kaki Nabi yang mulia. Lalu baginda bersabda, biar kedua-duanya jangan cabut. Nabi kata batuk-batuk kena cabut lah, batal wuduk. Tapi Nabi kata biarlah kedua-duanya sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Tadi ketika dia pakai kuf tadi ni, sebelum dia pakai dia berwuduk. Jadi hanya disebut ni, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua-duanya. Nabi tak buka, Nabi hanya sapu di dua. Ini dalil yang pertama, sebelum kita pakai kuf berwuduk sempurna.
Tapi saya ingat tak ada orang buat lah. Kau belajar ambil tahu lah. Ini kita saya buat ingat 100% tak buat lah di Batu Mau ni. Tak pernah buat. Tapi kita belajar sekurang-kurangnya kita belajar ambil tahu. Sampai tajuk kita belajar juga. Takkan kita nak langkah pergi tajuk lain. Belajar juga. Walaupun kita tak buat, sekurang-kurangnya kita tahu. Kadang-kadang paper kita baca satu-satu baca habis tak? Tak betul tu saya pun tak baca paper pun ni kepala dia baca habis. Hak kartun tu pun dia baca habis. Ini pun sama lah. Takkan kita nak langkah-langkah kot, baca juga tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Syarat yang kedua, sebelum nak pakai, wuduk dulu sempurna. Wuduk yang sempurna. Yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh. Kita sebut tadi ni. Iaitu kerana kedua-duanya tidak dinamakan kuf kecuali dalam keadaan demikian. Syaratnya kuf yang kita nak pakai itu menutupi kawasan wuduk. Maksudnya atas pada buku lali. Kalau nampak buku lali dia terjual itu, tak sah. Syaratnya menutupi kawasan kawasan wuduk bahagian kaki. Kaki sampai mana? Sampai buku lali yang kita sebut ni. Caranya kena ikut yang tu. Kalau tak sampai bawah dalam buku lali ataupun nampak buku lali, maka tidak sah. Walaupun dia berwuduk dulu. Syaratnya mesti menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh sampai buku lali dan atas. Buku lali itu termasuk kawasan wuduk bahagian kaki. Jadi kita kena pakai menutupi atas pada buku lali. Itu syarat yang kedua. Baik. Yang ketiga, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuki air ke dalam kecuali bahagian jahitan. Kecuali bahagian jahitan. Mestilah dia buat daripada kulit. Syaratnya bila kulit tu mestilah ada bahagian jahitan. Kan bahagian depan tu dia ada jahitan tu, kecuali bahagian tu tak apa kalau masuk air. Tapi kalau bahagian lain ada lubang-lubang boleh masuk air, maka tidak sah sapuan dia. Maksudnya yang sahnya kawasan depan tu lah, kawasan yang dijahit tu. Yang tu dimaafkan. Jadi kalau kawasan lain kita berjalan, mestilah kasut tu disebut yang ketiga ni tahan lasak. Kalau pakai 2-3 jam koyak tak yang tu. Sebab apa yang kita sebut tadi ni? Bermukim sehari semalam. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau tak sampai tu koyak dah, tak sah dah. Tahan lasak dia kulit yang tahan lasak. Dan dia kata tahan lasak daripada masuk air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Jahitan tu dimaafkan. Baik. Yang keempat, hendaklah keduanya kuat dan lasak hingga boleh berjalan berturut-turut sehari bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Syarat yang keempat, syarat tahan, maksudnya dia tahan lasak. Yang tadi tahan lasak tak boleh masuk air. Yang keempat tahan lasak kalau dia bermukim sehari semalam tahan. 24 jam, contohnya 24 jam 23 besar batal. Kalau musafir tak ada sampai 3 hari 3 malam rosak. Bila rosak tu terbatal lah sapuannya tu. Dia kena basuh macam biasa. Jadi tahan lasak. Maksudnya kalau berjalan berturut-turut tu, kalau bermukim sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Baik. Yang kelima, kedua-duanya adalah suci. Sekira ia dibuat daripada kulit bangkai, maka hendaklah kulit bangkai yang telah disama sebagaimana dalam perbincangan lalu bahawa kulit bangkai disama adalah suci.
Nak sambung ke nak? Dia bunyi dah. Ikut tu berhentilah no. Yang kita ulang sikit. Yang kelima, dia kata buat pada kulit. Syaratnya kulit, kalau kulit bangkai selain pada apa? Anjing dan babi. Boleh kulit bewok ke, kulit harimau ke, boleh. Kalau pun kambing mati boleh, dengan syarat kulit tu kulit yang disamuk. Macam mana kita sebut, ingat dah kita sebut dulu ni cara-cara nak samuk. InsyaAllah kita sebut dah ulang dah hari tu cara-cara nak samuk. Jadi kita ingat, kita sampai tang tu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung tempoh menyapu kuf. Wallahu a'lam. Dimarilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.